Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anak-anak, bersama saya lagi Ustaz Faiz bagi pembelajaran subjek Jawi. Jim alif ja, waw yawi, jawi. Baik. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi tanda tangan sama-sama. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insyaAllah kita masuk untuk tajuk kita, iaitu tajuk yang pertama, suku kata tertutup pola vokal U dan O. Suku kata tertutup pola vokal U dan O. U dan O seperti yang kita tahu adalah huruf waw. Jadi tajuk kita adalah suku kata tertutup pola vokal waw. Baik. Jadi untuk suku kata tertutup vokal waw, kita ada beberapa tajuk kecil ataupun ada beberapa unit. Ada 4. Jadi untuk unit yang pertama, kita ada konsonan ba, ta, jim, cha dan juga dal. Untuk konsonan yang kedua, kita ada konsonan ra, sin, nga, pa dan juga kaf. Untuk unit yang ketiga, kita ada konsonan ga, lam, mim dan nun. Yang terakhir unit 4, kita ada konsonan waw, wi, ha dan juga ya. Baik, untuk hari ini iaitu unit yang pertama, konsonan ba, ta, jim, cha, dal. Suku kata tertutup pola vokal waw, konsonan ba, ta, jim, cha dan juga dal. Kita tengok apa yang dikatakan sebagai konsonan ba, ta, jim, cha dan juga dal. Sebelum tu, anak-anak ingat apa dia suku kata tertutup? Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Baik. Selain itu, untuk senang kenal suku kata itu suku kata tertutup, kita kena tengok KVK. Maknanya dalam suku kata itu mestilah mempunyai KVK. KVK ni yang pertama, K itu adalah konsonan. Huruf konsonan. Yang kedua huruf vokal dan yang ketiga huruf konsonan juga. Sama juga kalau dalam Jawi. Pastikan dalam suku kata itu ada huruf konsonan, kemudian ada huruf vokal dan yang ketiga ada huruf konsonan. Jadi maka dia adalah suku kata tertutup. Kalau ada KVK ni maknanya dia suku kata tertutup. Maknanya dalam suku kata itu dimulakan dengan konsonan, kemudian vokal dan ditutup dengan konsonan lagi. Jadi dia adalah suku kata tertutup. Baik, yang mana dikatakan sebagai konsonan ba, ta, jim, cha dan juga dal? Kita tengok yang pertama. Di dalam suku kata itu huruf yang pertama atau senang kata konsonan yang pertama sebelum vokal itu adalah tempatnya. Macam ni, yang pertama. Jadi ba, ta, jim, cha dan juga dal ini dia ada di kedudukan itu. Di tempat yang pertama, maknanya sebelum huruf yang kedua iaitu huruf vokal. Huruf vokal ni tak kisahlah huruf ya ke huruf waw ke, tapi untuk tajuk kita huruf waw. Dan huruf yang ketiga adalah huruf konsonan, betul. Jadi huruf konsonan yang mana? Mana-mana. Yang penting sesuai yang boleh dijadikan perkataan. Baik. Jadi kita tengok contoh. Contoh untuk konsonan ba. Konsonan ba terlebih dahulu. Okey, ba sama dengan huruf apa? Ba sama dengan huruf B. Ba dengan B. Baik. Jadi kita tengok contoh. B, U, R, bur. Konsonan ke suku kata tertutup ke suku kata terbuka? Kita tengok B, U, R. B tu huruf apa? Huruf konsonan. U tu huruf vokal. R huruf konsonan. Jadi cukup tak KVK? Cukup. Maknanya dia adalah suku kata tertutup. Baik. Jadi kita tengok pula Jawi. Ba, waw, ra. Sama. B sama dengan ba, U sama dengan waw, R sama dengan ra. Maknanya cukup K dia, cukup V dia, cukup K dia. Maknanya dia adalah suku kata
tertutup. Jadi macam mana pula kita nak tahu dia adalah suku kata tertutup? Vokal waw, konsonan apa? Macam ni tajuk kita konsonan ba. Jadi kita tengok huruf yang pertama sebelum vokal. Huruf apa? Kita tengok huruf B kan, ataupun huruf ba. Jadi bagi suku kata bur, dia adalah suku kata tertutup vokal waw, konsonan ba ataupun B. Faham? Baik. Jadi kita tengok bur. Daripada suku kata bur, kita boleh jadi perkataan apa? Macam-macam kita boleh jadi. Contoh yang kita tengok, kita tambah dengan bu. Dia akan jadi apa? Bubur. Jadi bubur ni dia ada suku kata tertutup vokal waw, konsonan B ataupun ba. Yang mana? Bu ke bur? Bur. Bu tu suku kata terbuka sebab dia diakhiri oleh huruf waw. Jangan salah ya. Memang ejaan ba waw bu, ba waw bu, ba waw ra, bur. Kalau kita tengok tanpa membaca, kita tengok ba waw ba, buk. Kan kita tengok ini tertutup ke terbuka? Kita pun pening. Kita tak payah pening-pening, kita cuba sebut. Dan kita dengar apa sebutan kita. Terbuka ke tertutup? Kalau bu, maknanya terbuka lah. Jadi bukanlah, dia bukan tertutup. Tapi kalau bur, dia tertutup. Faham? Contoh lain bagi suku kata tertutup vokal waw, konsonan ba. Apa dia contoh lain? Kalau tadi bur kan, bubur. Apa lagi boleh bur? Apa lagi? Lebur. Lagi apa? Kalau bus pun boleh. Pastikan dimulakan dengan huruf B ataupun ba, kemudian U ataupun waw. Maknanya bunyi bu kan. Bu, lepas tu tutupkan dia. Contoh bus. Apa lagi? Rebus. Lagi apa? Bun, kebun. Itu kalau U. Tapi kalau O, contoh apa? Bom. Bom boleh tak? Bom apa? Bomba. Contoh kan. Itu pun adalah salah satu contoh suku kata tertutup vokal waw, konsonan ba. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula contoh konsonan ta. Ta ni sama dengan apa? Ta sama dengan T. Okey, contoh dia. T-O-N-G. Ataupun ta, waw, nga. T sama dengan ta, O sama dengan waw, N-G sama dengan nga. Baik, tengok T. T ni huruf apa? Huruf konsonan. O, konsonan kan vokal. Vokal. Kan? Alif, waw, ya. Ataupun A, E, I, O, U. Jadi dia adalah huruf vokal. Dan yang ketiga, kita nak tahu dia tertutup ataupun terbuka, pastikan dia diakhiri oleh konsonan. NG konsonan ke vokal? Konsonan. Dia jadi nga. Betul kalau dalam Jawi. Jadi confirm dia adalah suku kata tertutup. Baik, jadi kita nak pastikan dia suku kata tertutup konsonan ta, kita tengok di hadapan ataupun huruf yang pertama di dalam suku kata tu betul tak dia huruf ta ataupun T. Kita tengok. Betul ke tidak? Kalau T-O-N-G betul, di depan ni huruf T. Dalam Jawi ta, betul. Kan? Jadi dia confirm dia adalah suku kata tertutup vokal waw, konsonan ta ataupun T. Tong. Kan? Ta, waw, nga, tong. Tong. Contoh apa perkataan boleh jadi daripada suku kata tong? Kita boleh tambah apa dengan contoh apa? Po. Kan? Po tambah tong, dia akan jadi apa? Potong. Contoh lain apa? Pastikan dia huruf ta, lepas tu dia huruf vokal, lepas tu dia tutup dengan apa-apa konsonan yang sesuai. Contoh lagi apa? Kalau T-O, kita ambil T-O dulu. Yang huruf O kan. Dia ada dua. Boleh O, boleh U kan. Yang penting dia waw. Tadi kalau O, tong kan. Apa lagi boleh tom? T-O. Tom. Tom. Tombak misal kata kan. Kalau U, tun. U apa lagi? Contoh tun. Tun pun boleh juga. Tun. Sutun. Tak adalah. Baik. Kalau O yang lain macam contoh sotong. Tu pun boleh juga. Lagi apa? Tu. Apa lagi? Putus. Putus pun boleh. T-U-S, tus. Putus. Pa waw pu, ta waw sin, tus. Dia ada huruf ta mula-mula, lepas tu huruf waw, lepas tu dia tutup dengan konsonan yang sesuai. Jadi dia samalah. Dia adalah contoh bagi suku kata tertutup vokal waw, konsonan ta. Mudah kan? Baik, kita tengok pula
Untuk seterusnya, suku kata tertutup vokal waw konsonan jim. Jim sama dengan J. Kita tengok contoh. J U N. Bunyi dia apa? Jun. Ataupun jim waw nun. Jun, sama bunyi dia kan. J sama dengan jim, U sama dengan waw, N sama dengan nun. Okey, baik. Jadi kita tengok confirm dia adalah suku kata tertutup. Kita tengok J tu huruf apa? Konsonan. Betul. U vokal, betul. N konsonan pun betul. Jadi cukup K V K kan. Jadi confirm dia adalah suku kata tertutup. Baik. Jadi sama juga jim waw nun ni sama. Jim tu huruf konsonan, waw huruf vokal, nun huruf konsonan. Jadi dia adalah tertutup. Dan kita tengok depan dia huruf apa? Suku kata tadi depan dia huruf apa? Huruf J dengan huruf jim. Jadi dia adalah suku kata tertutup vokal waw konsonan jim. Dia jadi jun kan, jun. Perkataan apa boleh? Jun pun dia jadi perkataan juga kan. Dia jadi bulan apa? Bulan Jun. Apa lagi boleh? Jun apa lagi? Juntai. Terjuntai pun boleh. Lagi apa? JUS. Contoh apa? Jus. Pun boleh. Gajus. Pun boleh. Pastikan dia mesti JU. Lepas tu tutup je apa-apa dengan konsonan yang lain. Kalau JO ada tak? JO. J dengan O. Maknanya jawau masih dia masih jawau, tapi kita guna O bukan U. JO. Perkataan apa yang ada JO kita tutup dengan apa? Job. Job JOB tu bahasa orang putih kan. Job. Lagi apa ya? Jom. Jom. Jawau mim jom. Tapi jom tu dia bahasa pasar kan. Tapi kalau faham maknanya boleh lah. Okey, baik. Jadi Jun. Contoh perkataan lain kita boleh daripada Jun kita tambah dengan terjun kan, dia jadi terjun. Okey, faham. Jadi Jun ni adalah suku kata tertutup vokal waw konsonan jim ataupun J, sebab dia suku kata tertutup tu dimulai dengan huruf jim. Senang je kalau nak tahu dia suku tertutup konsonan apa, tengok huruf sebelum huruf vokal. Seterusnya kita tengok konsonan cha. Hari ni kita sampai dal kan, ada lagi satu lagi. Kita tengok konsonan cha. Cha sama dengan apa? C. Cha sama dengan C. Alhamdulillah. Sedawa pula. Bawa makan. Baik. Jadi kita tengok contoh. COP. COP. Bunyi dia apa? Cop. Sama juga dengan jawi dia. C sama dengan cha, O sama dengan waw, P sama dengan pa. Dia akan jadi apa? Bunyi dia cop juga. Baik. Kita tengok tertutup ke terbuka ni. Kita tengok C konsonan, O vokal, P konsonan, makanya betul. Sama juga macam cha konsonan, waw vokal, pa konsonan, maknanya dia tertutup lah. Jadi betul tak pula? Betul ke tidak dia adalah konsonan cha? Kita tengok di hadapannya huruf apa? C, huruf cha. Betul lah. Maknanya betul lah. Dia adalah suku kata tertutup vokal waw konsonan cha ataupun C. Dia akan jadi apa? Cop. Cha waw pa cop. Tahu cop? Cop. Cop lah, cop. Cop. Tu saya bagi gambar. Tu cop. Yang cop tu. Macam stem ke apa ke, kita cop. Tu cop. Contoh lain bagi konsonan cha ataupun C, kita letaklah CO. CO apa lagi ada? CO com apa? CU cus cur. Cur boleh. Hancur, melecur pun boleh juga kan. Lagi kamu fikirlah sendiri. Baik, jadi faham konsonan cha macam mana? Okey, baik. Yang penting dia adalah suku kata tertutup. Baik. Seterusnya yang terakhir iaitu suku kata tertutup vokal waw konsonan dal. Dal. Konsonan dal. Dal sama dengan apa? Kalau dalam rumi dia, dal sama dengan huruf D. Jadi kat kepala kita dah ingat. Kalau konsonan D, makna kata dalam suku kata dia akan mula dengan huruf D. Lepas tu baru huruf vokal. Dan kemudian ditutup dengan huruf konsonan yang lain. Ataupun huruf dal lah mula-mula dia.
Lepas tu huruf waw. Lepas tu tutup dengan apa-apa konsonan lain yang sesuai. Contoh, kita tengok contoh. DOS, dos. Faham tak? DOS, dos. D tu huruf konsonan. O tu huruf vokal kan. O tu sama dengan waw kan. Betul. S tu huruf konsonan. Maknanya dia tertutup. Sama juga dal, waw, sin. Dal tu huruf konsonan, waw tu huruf vokal, sin tu huruf konsonan. Maknanya confirm dia adalah tertutup. Dan yang paling penting kita nak dia adalah suku kata tertutup, vokal waw, konsonan. Konsonan apa? Konsonan dal ataupun D. Maknanya huruf kat depan dia mestilah huruf D dalam suku kata tu. Ataupun huruf dal. Kan? Betul lah tu kan? Yang ni kita tengok D. Lepas tu kita ada dal. Betul lah. Dos kan? Contoh apa perkataan daripada suku kata dos. Dos kita tambah dengan perkataan suku kata yang lain. Boleh jadi perkataan apa contoh? Dos kita tambah dengan contoh apa? Dos lah. Dos contoh dos ubat kan? Dos. Tapi kalau yang lain kita tengok dal waw. Kita ambil du kan, contoh lain du dus. Sama juga ada dos juga tapi dia guna du. Contoh dus apa? Dus ni kita tambah dengan perkataan ta. Contoh dia akan jadi apa? Dusta. Macam-macam lah lain. Dus. Apa lagi? Dur, tidur. dur. Ataupun dal waw ra, dur. Kan? Tidur. Itu pun suku kata tertutup, vokal waw, konsonan dal. Pastikan huruf waw di tengah-tengah sebelum dia huruf dal. Dan ditutup pula, jangan lupa yang terakhir ditutup dengan huruf konsonan. Barulah lengkap dia adalah suku kata tertutup. Jadi boleh faham? Jadi insyaAllah kena ingat, makan sikit-sikit, bukan sikit-sikit makan. Tak ada kena-mengena. Tak apa. Baik, jadi yang sebenarnya kita kena ingat apa? Kena ingat, kalau suku kata tertutup, pastikan dia diakhiri oleh huruf konsonan. Apa-apa huruf konsonan yang mana dia adalah selain daripada alif, selain daripada waw, selain daripada ya. Baik. Dan dimulai pula dengan huruf konsonan juga. Tengoklah tajuk kita tajuk apa. Contoh kalau huruf konsonan dia ba, maknanya dia konsonan ba lah. Kalau kat depan tu huruf ta, maknanya konsonan ta lah. Begitulah seterusnya. Kalau ro ke, dal ke, jim ke, nga ke kat depan sekalipun, maknanya dia suku kata tertutup konsonan huruf yang ada dekat depan. Maknanya huruf yang sebelum huruf vokal. Jadi huruf vokal ni dia duduk tengah-tengah, diapit oleh dua huruf konsonan. Dia akan jadi K, V, K. Barulah dia dikatakan sebagai suku kata tertutup. Boleh faham? Jadi insyaAllah semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh memberi manfaat kepada anda semua. Jadi ini adalah tambahan daripada saya lah kan. Sebab ada ilmu-ilmu lain boleh ambil juga. Ini tambahan daripada saya, tak seberapa pun. Baik, jadi insyaAllah syukran jazilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.